Assalamualaikum and welcome back to FZ channel. Okay, ni episod last untuk cabaran aku. Sebenarnya aku ada buat cabaran which aku nak publish 7 video dalam seminggu. Which dia kata tiap hari kena publish lah. Terpulang sehari nak publish 2 apa. So aku akan buat video ni ke last lah untuk this challenge. So aku harap korang support. Dan alhamdulillah episod ni juga kita ada tetamu undangan. So aku akan call dia sekarang. So let's check it out. Oh apa pun aku nak cakap selamat datang dulu ke segmen Share Seram. Jangan lupa like, share dan komen. Dan jika anda suka dengan channel ni, sila subscribe channel ni. Okay, kita teruskan ke tetamu kita. Okay, untuk mengetahui anda, tetamu ni adalah tetamu minggu lepas, yang episod yang lepas. Dan dia sudi untuk sekali lagi bersama kita untuk menceritakan kisahnya. Dan ayuh kita ke pemanggil. Hello. Hello. Ya. Saudara Rafi. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ke FZ channel. Ya. Terima kasih sebab Rudi menjemput untuk kali yang kedua. Dan tak masalah. Tapi hari ni kita akan berkongsi cerita lagi dengan Saudara Rafi. Dan kita boleh mulakan cerita sekarang, boleh? Saudara Rafi? Saya tidak ada masalah. Okey. Boleh mulakan. Betul dah. Ceritanya bermula pada sekitar tahun 2007. Itu usia saya dalam 11 tahun. Jadi waktu tu saya dan rakan-rakan saya berjaya mewakili negeri Pulau Pinang dalam pertandingan sketsa di peringkat kebangsaan. Jadi pertandingan tu diadakan di sebuah hotel, sebuah dewan hotel di Melaka. Jadi kami pun berangkat ke sana pada waktu pagi, dah sampai lebih kurang lewat petang lah. Lepas tu kami menginap di hotel tersebut juga sebab dekat dengan hotel yang mana dewan tandingan tu akan dilangsungkan lah. Ya. Okay. Tempat pertandingan tu berlangsung dalam hotel tersebut juga, dalam di sekitar hotel tu juga. Jadi kami sampai tu dalam dah lewat petang lah. Jadi bila sampai tu kami terus check in, masuk ke dalam bilik. Jadi kita macam teruja sebab pertama kali kita tengok masuk dalam hotel yang sebenarnya. Apa je teruja kan? Betul. Jadi kami pun terlampau seronok sampai kita buka lagu semua kan. Jadi tapi dalam semua yang seronok tu, dalam kami salah seorang daripada kawan saya tu, nama Amirul. Dia yang rasa risau dan macam tak tunjuk dia tak suka sangat lah dengan situasi dia, macam mengasingkan diri dia. Okey. Jadi kami pun macam bertanya-tanya lah. Jadi kalau boleh saya tahu berapa orang semua? Dalam date tu lebih kurang kami lebih kurang 5 orang dan termasuk dengan cikgu pengirim. Okey, 4 orang lah termasuk cikgu. Tidak, kami 5 orang, saja lelaki dan seorang cikgu lelaki. Jadi dalam grup kami tu ada juga pelajar perempuan. Jadi kalau pelajar perempuan ni diletakkan di bilik lain lah, jauh sikit daripada bilik ni. Okey. Jadi kami pun lepas dah seronok pun semua, kami bersihkan diri. Lepas tu kami terus tidur untuk buat persediaan. Kira tapi masing-masing macam kenapa kawan orang tu muka macam tu, mesti fikir kan? Kami pun macam nak tanya tapi tak apalah, kita simpan lah dulu sebab tak nak ganggu esoknya performance. Performance. Jadi kami pada esok tu pula kami buat persiapan, pakai pakaian yang sesuai, pakaian untuk buat persembahan ni. Dia pertandingan apa, sketsa Ya, pertandingan sketsa. Okey, lepas tu kami pergilah ke dewan tu bergerak ramai-ramai. Lepas tu dalam masa kami buat persembahan tu, semua berjalan seperti yang dirancang. Cuma ada sedikit lah, ada kesilapan sikit. Tapi
kami berjaya juga layak ke pusingan seterusnya lah. Dia macam semalam punya problem tu macam tak laras sikit lah. Kami masih macam dia mengganggu sikit kami punya persembahan tu. Jadi kira macam senang kata kalau macam play bola tu je sikit-sikit pun macam apa orang cakap kejang-kejang kaki tu pun memang boleh kalah tim macam tu lah. Boleh mengganggu kat lah performance tu. Jadi kami berjaya kat layak pusingan sebenarnya. Okay, masalah yang sama kat untuk pusingan seterusnya tu yang belenggu kami tadi tu, pertanyaan yang kata bercampur bau, sehingga kami menjejaskan kami punya performance tu hingga hampir-hampir kami tidak layak untuk pusingan seterusnya. Kira macam kalau orang kata macam last team lah untuk layak. Dia macam kalau ada ada last team, kami macam nasib baik ada rezeki kat situ. Jadi macam last week cikgu yang melatih kami tu pun tegur lah kenapa ada masalah ni. Dia kata nanti kalau tolong perbaiki balik, jangan ulangi kesilapan yang sama supaya elakkan tak menjejaskan lah performance kat pusingan akhir. Sebab dah sampai pusingan akhir kan, siapa nak buat yang terbaik kan. Betul lah. Macam yang tu tadi tu macam sebelum pusingan akhir lah kan. Tu sebelum pusingan akhir. Cikgu bagi nasihat untuk naikkan semangat dia sebenarnya tu kan. Jadi lepas tu kami dah penat seharian, jadi pulang balik masing-masing. Dan kawan saya tu masih menunjukkan reaksi yang sama lah, tak selesa keadaan. Jadi kami pun masih lagi kita tanya kenapa jadi ni sakit ke kan. Macam biasa lah, macam tak nak lah macam benda ni nanti kalau tanya esok esok dah lah pusingan yang ganggu pula tu kan. Mengganggu pula fokus kami. Jadi tak apalah, benda tu masih jadi tanda soal. Jadi kami pun macam tak nak. Lepas tandingan baru kami nak tanya. Jadi macam macam esoknya tu pusingan akhir tu pun macam still semua masih tanya-tanya lagi lah. Masih lagi tanya. Lepas tu lepas esok kan juga kami buat persembahan tu, dan seperti macam dijangka yang kami akan tewas. Kira macam masalah tu berlaku kami menyebabkan kami macam terganggu. Kira macam boleh kata teruk jugalah. Agak teruk, dan kami tewas dan dapat tempat yang terakhir lah dalam 5 pasukan yang terakhir tu, 5 pasukan yang layak ke final. Dia kira macam sebenarnya persoalan ni dia jadi persoalan baru lah sebenarnya. Satu demi satu macam kenapa macam tu lah. Lepas tu macam jadi kami tak menyalahkan pada satu sama dia. Yelah macam dia disebabkan masing-masing memendam juga. Masing-masing pendam. Jadi lepas yang dapat kesan Rizal yang tak beda, tapi cikgu okey sikit bagi menang kami, bagi dan kata kita semangat. Dia kata tak apalah, mungkin bukan rezeki kita ada permainan. Jadi kata tak apalah, kita balik dulu bilik. Kami pun balik bilik semua, siapkan diri, dan orang kata siap-siap diri nak ada majlis makan malam. Lepas selesai tamat tu ada majlis makan malam. Jadi kami pun siapkan diri, lepas tu pergi ke majlis makan malam tu. Dia jemput semua peserta pertandingan tu untuk hadir. Bukan majlis penutup lah. Kira macam nak raikan para peserta lah. Nak raikan semua peserta. Tak kisah dia dikalah Runa. Saya kan dia kata datang. Lepas tu masih jamuan makan malam tu, kami tengok dia reaksi dia tu macam sama sebelum ni. Kira dah habis pertandingan ni, kira boleh lah nak tanya dah kan. Jadi kami pun dengan niat tu memang nak tanya. Lepas tu salah seorang pada kami ni aku buka mulut nak tanya, kenapa kau gitu? Daripada 2-3 hari lepas ni asyik macam gelisah kan. Jadi bila dah orang tanya, dia pun tak boleh nak pendam dah. Jadi dia pun cerita. Dia kata, aku first dah sampai malam tu, aku dah rasa macam tak sedap hati. Macam ada macam ada benda yang tak kena lah. Macam ada benda tak kena. Jadi dia kata macam ada satu kehadiran satu makhluk yang dia pun tak boleh pasti kan. Apa dia? Dia macam mungkin tak tahu lah, dia tu ada kelebihan, keistimewaan dia tu lah. Dia tak tahu. Lepas tu dia kata okey, dia kata macam dia boleh lah tidur. Lepas tu keesokan dia selepas pertandingan tu, dia kata malam tu gangguan tu menjadi lebih drastik, lebih ekstrim.
Dia kata dia nak buang air kecil dekat, nak buang kecil lah. So dia pergi tandas. Dia kata masa dia masuk ke tandas tu, dia rasa macam dia diperhatikan oleh seorang. Lepas tu dia pun dia menghadap ke tingkap. Dia tengok ke arah tingkap. Dia nampak pasang mata merah, tajam tengok ke arah dia. Tenung tajam dia. Kalau fikir lagi, hotel lah, even hotel kalau tingkat 1 pun, sebab selalunya jarang hotel dekat aras paling bawah. Selalu hotel akan start paling kurang aras 1. Mustahil ada orang boleh jenguk kan. Mustahil. Kami duduk tingkat 8 macam tu. Aras 8 lah. Memang tak. Jadi memang tak logik kan. Sebab dia kata memang tak ada beranda. Memang di luar tingkap tu memang tak ada tempat yang dia boleh. Kalau manusia pun tak boleh nak apa. Kira macam dia pun memang logik dia memang lari lah kalau nak fikir tu manusia. Memang dia pun fikir dengan orang kata dalam benak fikiran ini dah makhluk lain ni, dia kata kan. Dia kata dia tajam, orang kata tak berkedip kata. Memang dia tengok dengan tajam. Jadi dia pun bergegas masuk ke bilik tidur dia tadi. Lepas tu dia tidur. Dia tak stop kat situ. Dia ingat dah tak ada apa-apa gangguan lah. Lepas tu ada lagi satu gangguan ni pula yang lagi dahsyat. Ini memang lagi dahsyat. Dia tidur menghala ke dinding. Lepas tu dekat sebelah tu ada satu bantal kan. Satu bantal beluk lah. Jadi dia rasa macam benda tu bergerak. Lepas tu dia pun cakap kenapa bergerak kan. Dia macam perasan dia tu. Lepas tu dia menghala lah. Dia tengok ke arah bantal tu. Tengok benda tu bergerak. Lepas tu guling-guling lah. Lepas tu dia tengok dengan lebih teliti. Tengok tu bukan bantal peluk tu. Dia nampak susut tubuh. Betul. Macam ya, kita boleh agak kenapa kalau ada putih. Macam lah. Dia seakan-akan kan. Jadi bila macam kalau tak tengok dengan betul-betul, kita macam nampak macam benda tu. Tapi bila nampak dia macam lepas tu apa lagi dia cakap, dia pun kata memang takut sangat. Lepas tu dia berpaling pada benda tu. Dia baca doa apa, dia zikir sampai dia terlelap. Dia pun tak tahu bila masa dia kira mungkin tu antara sebab juga lah. Kita harinya tu prestasi hormon dia teruk. Ya, betul. Mungkin itulah salah satu sebab yang dia pun antara orang yang senior kami. Jadi terjejah sikit lah. Jadi apa malam tu still tinggal kat situ kan? Kira lepas makan-makan tu buat apa pula? Lepas makan-makan tu hotel. Kami nak beli hotel, tapi dalam lepas tu cikgu perempuan ni minta lah tolong untuk ambilkan barang sebab dah selesai peningan. Jadi dia kata tak apalah, kamu ambil semua barang ni, letak kat bilik kamu bawaan. Jadi kami pun tak apalah, okey, kami pergi ke bilik cikgu tu. Kami bergerak secara beramai-ramai lah. Takut yalah, mungkin mula-mula Amirul tu seorang yang kena dia dah situ lah akan jadi kat kami pula. Jadi dia kata tak apa, kita bergerak secara beramai-ramai, tak nak perkara yang tak diingini berlaku lah. Jadi buat ada ramai orang, tak takut lah. Tak takut lah sangat. Tapi kalau kena takut juga. Memang kata lari tak suka kena. Jadi lepas tu kami pergi lah bilik cikgu tu. Bilik tu bilik cikgu perempuan tu jauh pada bilik kami. Jadi kami dia macam ada blok. Jadi kami bergerak ke bilik cikgu tu. Lebih kurang duduk tingkat atas juga, tingkat 8-7 macam tu lah. Jadi kami tu pergi lah ambil barang-barang tu. Okey, lepas tu sampai ke bilik tu, kami ambil lah barang yang dia telah keluar daripada bilik tu, kami ambil. Lepas tu dia kata ada barang lagi nak kena susun kan. Dia kata, lepas tu dia kata tunggu sekejap lah, lagi diorang budak lelaki lah. Jadi kami kata dekat kami yang diorang tu kata kami turun dulu lah, kami nak bilik tu di cikgu. Jadi kami pun turun lah. Turun kira macam ni lah. Dia macam mana tingkat bilik aras pada bilik cikgu tu atas pada bilik ni lah, hospital lah. Dia bukan, dia berpisah blok. Jadi kalau nak pisah kat blok tu kena pergi lift, kena naik lift satu lagi. Jadi kami pun kami keputusan tak apalah, kami turun dulu.
tinggallah kawan orang kat atas bilik cikgu. Bilik cikgu tu lah. Jadi kami sampai dah turun, dah keluar dari pintu B tu, kami nampak ada 2 orang. Kami ingatkan macam mungkin peserta lain kan. Dia tengok lebih tenang, kami tengok ini macam kawan kita ni kan, Yang dia tengok dalam dekat situ jugalah. Yang bilik lah. kawan sebelah kami, kawan kami tengok dia macam kawan kita yang dekat bilik cikgu. Bila masa dia orang turun, Dia kira macam dekat bilik dia kacau, kat luar pun dia kacau. kat luar kira memang hotel tu agak beras. Lepas tu kira Bila kami terserempak dengan dia orang tu, dengan 2 benda tu, kita 2 yang muka hampir sama dengan kawan kami tu. Jadi kami tengok, kita tak payah layan lah, jom kita bergas balik ke bilik cikgu. Kami balik ke bilik kami tu. Lepas tu kami cerita semua benda yang berlaku tu kat masa tu dekat siapa? dekat cikgu lelaki kami. Oh, kira macam ada 2 cikgu lah. Oh, betul ni 2 cikgu perempuan lagi kan. Okey. Ya. Dia macam cikgu lelaki tu pun macam dapat expect lah. Oh, inilah sebab kenapa performance pun teruk. Jadi dia pun kena tahu lah. Dia pun faham lah. So, kira esok pagi tu balik lah kan. So pagi tu kira dah selesai, kami kata balik, dia kata singgah lah tempat-tempat, singgah sampai belakang. Jadi dia kata kita lupakan lah benda-benda yang mesti berlaku ni. Dia kata memang kita trauma. Jadi dia kata harap benda ni takkan mengganggu kamu lah pada masa akan datang ni. Betul lah. Trauma ni boleh membawa lama juga. Bawa dah tahun pun ada. Okey, itu saja kan? Itu cerita yang saya dapat paparan. Okay, sekarang saya pula nak kongsikan cerita saya. Cerita saya ni sebenarnya berkenaan dengan satu mall. Ni orang dekat Johor mungkin tahu sebab agak famous. Tapi saya just ambil macam cerita yang macam saya andaikan je lah. Orang dia tak mahu cerita betul sebab nanti orang akan cari artikel ni. Sebab orang macam orang Singapura pun tahu. Macam dia memang famous lah mall. Senang cerita famous. Mall yang mewah. Sebab kalau orang Singapura pun tahu. Macam kalau kita, tempat kita ada beberapa mall pun, kalau satu tu orang tu macam orang luar tahu, orang jauh kan. Macam kira famous lah kan. So dia mall ni selain famous, dia macam orang tahu macam dengan misteri-misteri juga. Sebab masa dengar ada pelanggan pun diganggu. Kadang orang kata, orang jadikan tempat tu seolah-olah macam memang nak cari benda-benda mistik kan. Ada satu macam kumpulan yang macam paranormal. Paranormal nak pergi semua tu. Okey. Sebab dia benda ni yelah, dia orang macam dia orang tak manggil. Ya, saya nak tanya, mall tu masih beroperasi sampai sekarang? Itu saya macam tak apa pasti, tapi setahu saya lah, mall tu setakat yang saya baca masa tu macam tak beroperasi kan, tak silap saya. Tapi pengalaman dia semasa dia beroperasi pun dah problem macam banyaklah perkara-perkara yang misteri yang orang kalau kat blog kita boleh nampak, dekat YouTube pun ada cerita dia kalau pula. Jadi dia macam adalah korek cerita. Saya tak pasti sama ada saya nak ceritakan betul, tapi saya andaikan cerita dia macam ni. Ada seorang kerja dalam mall tu juga, kedai dia macam tutup lambat. Dia ni pun kebetulan satu pekerja yang sering melakukan kerja overtime. Standard lah, apa je tak nak kerja overtime, nak cari lebih. Lelah dia pun dalam keluarga yang macam bukan berkemampuan. So kat sini dia sering lah tutup lambat. Tapi dia satu lagi bercakap besar lah dengan kita. Dia macam dia tak bisa jumpa benda tu, tapi dia dengar orang duk cakap, kau kerja kat mall yang berhantu tu kan. Macam orang macam cakap direct. Dia macam cakap, aku kerja situ betul, tak pernah kena pun. Jadi dia macam okey lah, aku tak pernah nampak orang. So dia macam berani lah, nak tunjuk dia berani lah. Dia macam tak payah cakap kat orang, kita pun orang tanya kita, kau pernah nampak tak? Cakap, tak pernah nampak. Kita nak kata, pernah nampak. Macam kita Tapi satu je masalah dia memang cara dia menerangkan tu dengan memang cakap besar lah. So kat sini bermula cerita dia satu malam tu, kebetulan gila
tak ada siapa yang overtime dengan dia, which tak ada siapa yang stay ke sampai habis tutup kedai. So dia stay seorang-seorang. Dia seorang lah. Oh, seorang ni dia ni. Macam orang kata, yelah hidup lebih, bukan fikir lah kan nak ada orang ke apa. Jadi kebetulan sebelum balik tu, lepas dah kunci semua kedai, dia pun takut lah, takut kedai macam dah tutup tandas tu, sebab dia ada nak buang air kecil. Dia pun pergilah ke tandas. Sampai ke tandas, dia macam tandas tutup. Setahu dia waktu macam ni tandas tak tutup, sebab kadang dia datang kan kerja lain daripada dia punya kedai dia, macam dia buka. Jadi seorang kat teman lah. Tapi macam dia macam waktu ni macam lagi awal, sebab dia selalu lagi pernah balik lagi lambat. Dia macam tertutup lampunya. Dia pun buka. Dia masa sama dia terfikir, memang ada auto off atau on ke? Macam mustahil orang lalu-lalang perintah dia tutup. Dan setahu dia, guard pun ada sampai pukul baru dia akan masuk buat rondaan, baru tutup. So masa tu kebetulan mungkin dia, masa tu kemungkinan dia macam cakap, macam tak ada orang tutup, saya tutup kot. Jadi dia macam saja buka, dah ada buka, dia tutup balik. Tapi dia tutup balik tu, dia tersedak sebaik saja dia tutup, dia nampak macam kelibat. Kelibat yang boleh kita kata, aku tak tahu nak kelaskan dia hantu apa, tapi ada kelibat lah dalam tu, kelibat perempuan. Jadi benda itu tandas itu jadi pertanyaan. Itu tandas lelaki. Jadi logically dia macam fikir mustahil perempuan salah masuk. Dia macam dia macam nak masuk, yelah fikir 2 kali lah lagi, tak pasal kena tangkap basah public. Tapi dia mula fikir lain macam, sebab perempuan tu tunduk ke bawah. Dan selang beberapa minit lepas dia nampak kelibat tu, dia terdengar bunyi bilayan. Bilayan tu mula dia macam seolah-olah bunyi macam orang menyanyi. Tu bilayan. Dia terbau satu bau yang sangat wangi. Dan dia pernah teringat cerita yang dia pernah baca je. Dia pernah baca cerita pasal rumah dia sendiri. Dan dia kata macam tak logik, tapi bila benda tu jadi kat dia, dia kata bila dia bau saja wangi tu, dia lari. Ini disebabkan kenapa dia lari. Dia baca dalam satu cerita yang dia pernah baca. Sebaik saja bau wangi tu, hilang saja bau wangi, timbul bau busuk. Good luck lah. Memang kat situ orang tu good luck. Tapi dia akan ada bau busuk tu, ada benda yang akan keluar lah nanti. Bukan kata keluar, dia akan menunjukkan diri. Kemungkinan kalau kau balik rumah, dia akan follow balik. So memang, dan dia pun pernah dengar tu kedua orang dulu bau wangi dan di tempat yang tak sepatutnya bau wangi, better geraklah daripada kawasan tu. So macam dia pun macam aku ni betul ke tak macam yelah, kau fikir logik, macam takkanlah nak macam tak logik lah tu je bau. Ya, tandas bau apa, busuk. Tiba kau bau memang tempat kau pergi sana orang bau betul-betul. Tapi situasi dia tandas busuk, tiba kau bau wangi, dah pelik. berlawanan kebiasaan. Tapi bau busuk dia yang busuk, bukan busuk tandas yang mana kita tak boleh gambarkan busuk dia. Jadi kebetulan memang masa dia lari tu, dia mungkin dia punya nasib dia lah, dia tak bau busuk ni. Tapi dia kata bau wangi tu panjang dia lari sebelum sampai ke guard tu. Yelah, sebelum keluar dia orang macam kena inform pada guard, okay ni dia dah tutup kedai, jadi kalau dah ni boleh dah tutup dah mall tu. So macam guard macam nampak macam guard yelah biasa selalu buka warga negara, dia macam tanyalah, saya adik pasal muka macam tu. Dia pun kata lah ada ganggu sikit tadi. So kat situ je lah cerita saya. Okey lah, di sini saja saya. Okey. Terima kasih kerana bercakap bersama dengan kami dalam ini. Saya pun nak berterima kasih lah sebab Rugi lagi jemput saya. Okey. Okey, itulah tadi tetamu kita untuk episod kali ini. Terima kasih kepada saudara Hafiz kerana sudi bersama kita. Dan apapun, aku terima kasih banyak dengan semua orang yang subscribe. Walaupun subscribe aku tak adalah banyak macam orang lain. Aku pun baru lagi, aku baru jinak lagi dalam dunia YouTube ni. Dan setiap subscribe korang, setiap like korang, setiap komen korang, aku akan
take it as satu benda yang akan buat aku lagi semangat untuk berkarya. Pun karya aku mungkin tak semua orang boleh terima. Dan aku just nak beritahu, lepas pada video ni akan ada satu video which special untuk 10 sub aku. Korang support juga, which aku tak tahu aku publish malam ni juga ke esok. Aku pun macam dalam proses editing lagi. So terima kasih lah kepada siapa yang follow. Aku just nak ucapkan tu, sebab aku akan ucap lagi panjang dalam 10 subs nanti. Okay lah, thank you and Assalamualaikum.